Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah? Alhamdulillah kita pada hari ini bersama dalam program Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 dan kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. PKPB Ustaz. PKPB ya. B itu B Maryam hari ini B ya. Maryam, B Maryam ya pada hari ini di mana kita nak melihat kepada sambungan ya daripada surah Maryam. Kita sudah pun melihat kepada peringkat awal tentang cabaran Ustaz ya. Bila bercakap tentang surah Maryam ini adalah satu surah yang melambangkan bahawa kehidupan kita ini tidak sempurna ya, tidak perfect ya. Kalau ada yang ingin berumah tangga ataupun dah lama berumah tangga ataupun dia rasakan bahawa hidup ini adalah sempurna bila saya ini makin mendekatkan diri kepada Tuhan, ataupun saya rasa kalau saya buat perubahan saya akan jadi lebih sempurna. Tapi sebenarnya dalam surah ini Allah menceritakan bahawa hidup orang-orang yang makin dekat dengan Allah ini tidaklah sempurna mana pun ya, kerana ada perjuangan, dan inilah yang kita ingin lihat pada hari ini pada bahagian yang ketiga. Pada hari ini baca, faham dan kita ingin mengamalkan Al-Quran. Atas dasar itu bagi tuan-tuan, mari kita ambil mushaf masing-masing ataupun muat turun di Smart Quran ya, untuk sama-sama kita melihat bahagian yang ketiga. Pada hari ini kita akan melihat kepada ayat 41 hingga 65 ya, daripada surah yang ke-19, surah Maryam, surah Makkiyah, surah yang membina iman, motivasi kepada sahabat ya, apabila mereka ini sebahagiannya berhijrah ke Habsyah ya Ustaz ya. Ada panduan yang penting untuk orang-orang di Mekah juga. Baik, atas dasar itu kita ingin mulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, tuan guru kita. Alhamdulillah. Makin handsome Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dah tengah-tengah ni ya. Ke tengah-tengah ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar? Bertemu lagi kita pada hari ini dan kita nak menyambung bacaan kita pada hari ini dalam surah Maryam. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Dan mungkin satu perkara ataupun satu perlu diberi perhatian dalam surah Al-Fatihah Ustaz. Untuk hari ini mungkin boleh kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah ada huruf zal Ustaz. Zal kecil. Zal kecil itu bukan zai yang besar tu. Ini zal kecil. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada dalam huruf zal, so kena hati-hati menyebutnya. Siratal ladzi kan. Siratal ladzi. Keluar lidah sikit. Ya, bila huruf zal ni kita keluar sikit lidah kita. Ada 3 huruf yang kita sebut, dia akan keluar lidah sikit Ustaz. Huruf zal, huruf tha dan juga huruf dha. 3 ni ya. Tha, dha, dha, 3 huruf. Yang paling keluar lidah banyak sekali macam mana Ustaz? Yang paling banyak tha mungkin. Tha dengan za lah. Dha tak sangat, tapi dia still ada keluar lidah sikit. Okey. Jadi kena hati-hati sebab banyak yang baca siratal lazi zai. Jadi nak kena zal kecil ya. So jom mari kita tengok zal kita macam mana pada tengah hari ini insya-Allah. Okay, kalau kurang air ni dia ada kesan tak Ustaz? Ada juga. Ada Dia dahaga. Oh, dahaga. Okey. Ingatkan kesan pada huruf. Okay. Ada juga Ustaz, ada juga. Ada Terutamanya kesan dari segi suara kita suara. Macam serak gitu kan. Okay. Nak minum tak boleh. Tak boleh. Dia pun tak bagi. Betul juga. Okey. Gurau je. Okey, baik, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin amin ya rabbal alamin. Itu daripada surah Al-Fatihah dibacakan sebentar tadi Ustaz ya. Jadi penekanan kita tadi melihat kepada huruf zal. Huruf zal, Ustaz. Ya, huruf zal siratal ladzina an'amta alaihim ya. Itu untuk panduan bagi ayah-ayah, bagi adik-adik yang menjadi imam ya pada malam ini. Boleh baiki kalau katakan belum baiki, kalau dah okey teruskan perjalanan ya sebagai panduan kita. Yalah kadang-kadang terlebih minum cendol ke Ustaz ya. Jadi zal tu lain pula jadinya kan. Betul, Ustaz. Okey ataupun tertekan lebih pula tu dia jadi dha pula di situ. Betul, Ustaz. Jadi alhamdulillah itu panduan dan pada hari ini kita nak melihat terus kepada bahagian yang ketiga ya. Bahagian pertama dalam surah Maryam ini bercerita tentang Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria iaitu cabarannya apa? Cabaran dalam hidup zaman ataupun Nabi Zakaria ini seorang imam ya, orang yang ingin dekat pada Allah tapi tak ada anak ya, dan isterinya pun sudah tua ya, katanya umur isterinya 98 tahun menurut Safatus Tafasir dan juga umur Nabi Zakaria ni 120 lebih orang begitu. Jadi dah lanjut usia, tak ada anak ya. Jadi bagi tuan-tuan yang ada anak ada anak yang soleh yang boleh meneruskan legacy kita, kebaikan kita, itu adalah nikmat yang besar ya. Bagi Nabi Zakaria permohonan itu adalah permohonan yang panjang dan tidak mustahil. Itu penting tu bila kita baca surah Maryam ini bagi ayah-ayah, ibu-ibu, bukan ayah lah, bakal ayah bakal ibu yang tak ada anak lagi tu, jangan rasa mustahil ya, kerana apa? Yang penting ialah apa? Kita terus dekatkan diri pada Allah. Ada orang ada anak kan tetapi dia tertipu pula dengan anaknya, dia rasakan anak dia punca stres pula. Orang yang tak ada anak yang stres. Jadi sebenarnya bagaimana hubungan kita dengan Allah itu yang kita kena jaga. Allah bagi, Allah tak bagi, itu adalah kurnia daripada Allah SWT. Pada bahagian yang kedua ya, kita lihat Maryam dan pada hari ini kita nak lihat apakah sinopsis perbincangan bacaan kita. Jom kita tengok apakah isi kandungannya. Yang pertama pada ayat 41 hingga 50 kita akan melihat kisah ketiga, kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya ya, bagaimana beliau berdakwah, itu yang pertama. Kemudian ada ringkas kisah Nabi Musa ya, kemudian Nabi Ismail dan Nabi Idris secara ringkas sahaja ya, ringkas. Yang tiga cerita besar tadi, kemudian ada ringkas-ringkas tapi ada poin yang penting yang kita ingin lihat, dan kemudian kita akan melihat bagaimana sikap manusia kepada rasul, kepada risalah yang dibawakan agar kita menjadi orang yang positif kepada risalah rasul. Jom kita sama-sama baca daripada ayat yang ke-41 hingga 50 round pertama Ustaz. Round pertama Round 1. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ni dari muka surat 308 ya. 308. Muka surat 308 bermula ayat 41 Ustaz ya. Sebelum tu Ustaz, saya tertarik ni Ustaz. Sahabat kita di FB ni Ustaz. Ya. Awal-awal lagi dah bagi kat Ustaz ni. Iaitu Nurlis, saudari Nurlis Roslan. Okey. Biasakan yang tak biasa. Ubahkan yang salah. Okey. Quran time kita luangkan masa. Moga pembelajaran tentang Al-Quran lebih barakah. Wah, insya-Allah. Assalamualaikum buat semua je Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serah pada Ustaz Fazrul. Okey, saya beli je. Ya, saya tak jual balik semula ya. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Tuan Imran pun, Imran Syawal Samsudin kata, sedih sangat hari ini saya kena bertugas. Alhamdulillah saya buka Facebook dan letak atas meja. Semoga kita semua dirahmati Allah. Masya-Allah. Ya, moga Allah beri barakah Pasti, ya. Teruskan kerja ya, dan mungkin malam nanti ke lepas balik kerja dalam kereta ke kalau ada jam, tapi alhamdulillah setakat ni tak jam ya, boleh dengar sama-sama ya. Kita doakan agar tadabbur dan juga tilawah ini memberi barakah pada Tuan Syawal insya-Allah. Imran Syawal ya. Imran Syawal Baik, terima kasih. Jom kita baca sekarang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إن
قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 41 hingga 50 ini Ustaz menceritakan tentang cabaran ketiga ya. Cabaran ketiga, kalau yang pertama Nabi Zakaria itu tak ada anak ya. Bagi tuan-tuan puan-puan ya yang sudah berumah tangga tapi tidak lagi dikurniakan anak, tidak mustahil bagi Allah untuk mengurniakannya kerana ia pernah berlaku dan ia boleh berlaku lagi. Satu. Yang keduanya bercakap tentang Maryam dan Isa, bercakap tentang seorang yang menjaga diri, seorang wanita yang menjaga diri, sehingga kan dalam hadis Nabi 4 wanita yang dimaklumkan oleh Nabi ya dalam satu hadis daripada Tabrani ataupun daripada Baihaqi, iaitu sebaik-baik muslimah syurga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiyah ya. Dalam hadis lain Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Firaun. 4 nama ini menariknya Ustaz ya. Satu ialah apa? Mereka hidup tidak perfect. Ya, penting untuk wanita, ibu-ibu, perempuan yang sedang mendengar, kalau rasakan bahawa saya ni nak hidup sempurna kan. Sebenarnya Asiyah tu boleh nak sempurna. Betul. Tapi suami je pula yang ada masalah kan. Fatimah hidupnya tidak selesa ya, bersuamikannya Ali. Kemudian Khadijah ni awalnya jutawan ya, bilioner lah ni. Tetapi bila dah terlibat dengan perjuangan, mencabar, dia sanggup kurniakan dan hidupnya itu tidaklah boleh bercuti 24 jam ya, ataupun stay at home tanpa cabaran kan. Ada cabaran. Dan Maryam adalah seorang insan yang menjaga diri tetapi diberikan ujian. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan ia menjadi tanda kebesaran Allah dan juga nak memberi rahmat.
tanda kebesaran Allah boleh cipta manusia tanpa ada suami. Betul. Dan yang keduanya rahmat kerana Nabi Isa itu menjadi rahmat, menjadi rasul kepada waktu zaman itu. Jadi satu ada seorang komentar tentang nama itu tak digelar sebagai apa, dia digelar Khadijah, Maryam apa sebagainya, kerana yang penting nama dia itu dia jadi hebat bukan kerana Fatimah itu binti Muhammad. Dia Fatimah itu kerana Fatimah itu membina hubungan yang baik dengan Allah. Asyah itu bukan pasal Firaun dia jadi hina, kerana dia jaga iman dia, hubungan dengan Allah dari beliau. Masya-Allah. Maryam ya, bukan kerana Isa. Bukan kerana Isa ya, bukan kerana ayahnya Imran, tetapi kerana dia Maryam menjaga dirinya, menjaga amal ibadahnya, keimanan pada Allah, maka diangkat oleh Allah. Sama seperti puan-puan, pada kakak-kakak, adik-adik yang sedang menonton sekarang, sebenarnya kita tak terpengaruh dengan suami, dengan apa, dengan ayah, datuk ke, pangkat, tempat kerja apa sebagainya, tak. Kita sendiri yang membina identiti kita, harapnya kita dapat bersama dengan Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Fatimah, Khadijah dengan Asyah di akhirat nanti insya-Allah. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim katanya, dia berkata pada ayahnya 4 kali dia berbicara ya abati, ya abati, ya abati, ya abati sampai ayat 45. Wahai ayah kesayanganku. Masya-Allah. Ya. Dan apakah yang beliau sampaikan? Pertama, dia kata pada ayahnya, kamu ni menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat. Ya, dia memberi komentar. Ya, yang pertama, dia perlahan tu sambung pada ayat 43, aku ni ya qad ja'ani minal ilm, aku ada ilmu yang tak ada pada kamu, ikutlah aku nak bawa kepada jalan yang baik. Abah kesayanganku, cakap elok-elok tapi mesej tetap jalan. Yang ketiga, Abah kesayanganku, jangan sembah syaitan. Masih lagi guna ya abati. Masih ya abati ya. Bukannya Abah nampak gayanya Abah ni dah ikut syaitan ni. Bukan begitu ya. Wahai ayah kesayanganku, jangan Abah kan ikut pada syaitan, pasal dia derhaka kepada yang Maha Penyayang. Masya-Allah. Yang ketiga. Dan yang keempat itu, Abah kesayanganku, aku takut kalau katakan engkau nanti ya menimpamu azab daripada Allah yang Maha Penyayang. Dalam surah ini memang Ar-Rahman saja digunakan kerana bagi orang Kristian mereka melihat Tuhan ini sebagai loving. Betul, memang betul. Dalam Islam pun kita Allah ini Maha Penyayang, ya, membawakan kasih sayang kepada kita. Dan dalam ayat 45 ini, fatakuna lisyaitani waliya, tak nak Abah nanti syaitan jadi kawan Abah. Mesej itu tegas tetapi dengan kasih sayang, cara disebutkan. Ini cara dakwah fardiyah, individu daripada seorang anak kepada seorang ayah. Apa kesannya? Kesannya, mari kita tengok kesannya. Pada ayat yang ke-46, Nabi apa? Bukan Nabi, ayah kepada Nabi Ibrahim kata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Dia tak panggil ya bunayya, ya. Ayahnya dengan kasar panggil Ibrahim, engkau ni saja aja ya, benci ya. Kan lebih kurang itulah dia punya cara bercakapnya itu. La illam tantahi, kalau kamu tidak habiskan perkara ini, la arjumannak, kan, aku akan rejam kamu, akan buat sesuatu, wahjurni maliya, yang berambus. Kan. Jadi di sinilah peristiwa daripada stay at home Nabi Ibrahim menjadi homeless. Maksudnya, jadi bagi tuan-tuan yang sedang mendengar, ada yang kata saya ni tak ada rumah, saya homeless, bukan stay at home, ya, ataupun anak jauh, ya Ustaz, hari tu anak kat Kedah kan, Ustaz dekat Bangi, waktu itu apa perasaan Ustaz bila jauhan sikit tu? Dia makan tak lalu Ustaz. Makan tak lalu ya, tapi makan bolehlah masuk. Boleh masuk. Bertambah juga lah. Bertambah juga ya, tapi makan tak lalu. Ini yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Wahjurni maliya, kamu tinggalkan aku selama dalam waktu yang lama, maksudnya berambus, kan? Nabi Ibrahim daripada stay at home akhirnya homeless, ya. Dan inilah homeless tetapi yang dipandang tinggi di sisi Allah. Nak menceritakan homeless bukan hina. Homeless bukan hina. Qala salamun alaik saastaghfiruka rabbi, aku akan mintakan keampunan pada Tuhanku, innahu kana bi hafiya, Tuhan ini selalu berbuat baik dengan aku. Ya, dia dua mesej tu sebenarnya. Satu, Nabi Ibrahim memang bergantung pada Allah, hafiya. Dalam masa yang sama, Abah janganlah ganas sangat Abah. Kan, Tuhan baik dengan saya Abah walaupun saya ada manusia biasa. Jadi mesej ini yang dapat daripada ayat 48. Jadi pada ayat 47, 48 itu, dan aku menjauhkan diri, maksudnya Nabi Ibrahim ini ada identiti. Bila dia homeless itu, ya, keluar daripada rumah dia tak adalah rasa macam saya ni menyesal saya cakap.
Tak ada. Memang Nabi Ibrahim cakap bahawa aku jauhkan daripada mereka yang menyeru selain daripada Allah. Aku menyeru kepada Rabbi asa, moga-moga aku ini berdoa tanpa kecewa. Ya. Sebenarnya syaqiyah ini sudah disebut pada awal Nabi Zakaria ketika dia berdoa tu kan. Dia kata bahawa Allah ini tidak akan kecewakan dia. Nabi Ibrahim cakap, moga-moga aku ini tidak kecewa berdoa. Bezalah tu. Maksudnya kadang-kadang kita berdoa tak dapat, kita rasa kecewa, tapi Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita perkara ini. Falamma, saya nak berikan perkataan fa di situ pada ayat 49, selepas peristiwa jadi homeless itu, kerana berpegang pada Allah, kesannya apa? Falamma, ya. Allah beri selepas satu masa satu hadiah namanya Ishaq dan juga Yaqub, ya, dapat anak, ya. Itu kesan kalau kita ini ada kepayahan dalam buat kebaikan, ya, sampai dihalau daripada tempat kerja, contohnya lah, ya. Kalau syaratnya mesti buat baik, ya, jangan pasal tak datang kerja ataupun waktu kerja dengan YouTube ke, lepas tu kena halau daripada tempat kerja, itu lain cerita, ya. Ini buat baik. Kalau kena halau daripada rumah, daripada tempat kerja, Allah akan beri sesuatu yang lebih besar. Wa kullan ja'alna nabiyya, dalam kisah Nabi Ibrahim diberikan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub ini sebagai seorang nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, Allah beri rahmat dan menjadikan pada lisan mereka, percakapan mereka ini kebenaran yang amat tinggi. Hadiah besar selepas jadi homeless. Apakah yang berlaku selepas itu yang kita nak tengok pada tokoh lain? Saat kita sambung pada ayat yang ke 51 hingga 53. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung banyak sahabat kita di Facebook cakap tengok kat tempat kerja Ustaz. Alhamdulillah, maksudnya masih lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kerja kena buat. Kerja buat. Dia tak tepi tak dengar. Okey, baik. Alhamdulillah. Telinga tu dengar, subhanallah. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dikira latihan training lah, ya. Harapnya mungkin HR boleh consider, ya. Ini sebagai training hours, kan. Masukkan sebahagian sikit je, kan. Subhanallah. Ya, ni free. Okey, kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan, bacaan kita ayat 51, 52, 53, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 51 hingga 53 bercerita pula tokoh seterusnya Ustaz, Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah mengatakan wadhkur, ya, sama juga Nabi Ibrahim pun wadhkur, ya, pada ayat awal surah tentang Zakaria pun zikru rahmati rabbika, ya, abdahu Zakaria. Allah naikkan, Allah ingatkan nama Nabi Musa ini, Allah angkat, ya. Kerana apa? Kerana beliau adalah seorang yang mukhlasan, ya, yang diberikan ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya, rasul membawa risalah penting untuk zaman itu dan juga untuk kita, ya, agar kita yakin bahawa Nabi Musa ini adalah orang yang penting dalam hidup kita sebagai contoh. Apa contohnya? Pada ayat yang ke-52, wa nadainahu min janibit tur, ya, kami telah memanggilnya daripada sebelah kanan gunung Sinai dan kami dekatkan dia untuk berbicara, ya. Istilahnya wa qarrabnahu najiya. Najiya ni membawa kepada perkataan munajat, ya. Nabi Musa ni boleh terus direct munajat kepada Allah, boleh bercakap dengan Allah. Dan adakah Nabi Musa sahaja? Nabi Musa memang direct lah, ya, tetapi bagi kita pada waktu Ramadan ini, malam-malam tuan-tuan, peluang untuk munajat kepada Allah, makin banyak munajat. Apakah hadiahnya? Pada ayat 53, wa wahabna lahu min rahmatina, Allah beri rahmat akhahu Harun nabiyya, salah satunya Nabi Harun sebagai sahabat ataupun sebagai saudara, ya, Nabi kepada Nabi Musa untuk meneruskan perjuangan. Lagi banyak tuan-tuan munajat pada bulan Ramadan ini. Allah beri banyak rahmat, insya-Allah. Kita kena banyak munajat Ustaz, ya. Tak panjang dapat satu rakaat lepas bangun tidur ke, ya, itu sikit sangatlah tu, kan. Tapi kalau banyak lagi, boleh banyakkan istighfar pada waktu pagi, ya, banyakkan kita munajat kepada Allah, mengadu kepada Allah, insya-Allah
kita akan dapat lebih banyak rahmat dan kasih sayang Allah, itu yang kita perlukan. Sama seperti Maryam menghadapi cabaran, Nabi Zakaria berhadapan dengan cabaran, bila dapat rahmat Allah, perkara yang kita nampak mustahil boleh berlaku. Kita akan menyambung kembali selepas ini kisah yang seterusnya untuk kita dapat tahu lebih lanjut lagi macam mana homeless tidaklah hina, orang yang tidak ada anak boleh dapat sesuatu daripada Allah. Kita bersambung Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, stay at home. Bagi tuan-tuan yang sudah bertugas, teruskan masa lunch ini, masa makan tengah hari Ustaz ya. Ada yang kata di ada tadi Facebook. Puan Rahmawati Yusof. Aha. TV Hijrah jangan tukar waktu siaran ya, dia kata. Ni time lunch kami, sewalaupun bertugas kami berkesempatan belajar. Masya-Allah. Memang pun kita mana nak ucap jutaan terima kasih juga pada penonton-penonton setia kita, hampir 1 juta Ustaz ya yang menyaksikan Malaysia Quran Time. Terima kasihlah tuan-tuan dan puan-puan, dan juga tahniah kerana bergabung dengan Al-Quran saat bersahabat dengan Al-Quran. Dah melangkau 1 juta dan kita doakan moga 1 juta ini adalah 1 juta yang mendapat wahyu, mendapat panduan hidayah, sehingga kan memberi rahmat kepada rumah-rumah yang ada, memberi rahmat kepada organisasi yang ada. Ya, sebagai latihan training tanpa berbayar. Betul Ustaz ya. Tak payah-payah. Baik. Jadi pada hari ini pada kali ini kita nak meneruskan ayat 54 hingga 58. Tuan-tuan yang berada di rumah pada muka surat 309. Jom Ustaz. Okey. Sebelum saya baca Ustaz, satu lagi ni Ustaz ni. Sahabat kita ni. Nurul Farhah Ismail. Alhamdulillah, kiri live QT Quran Time. Kiri kanan pegang report. Oh, report. Menghadap laptop di depan, telinga pasang je. Cuma tak menghadap tak apalah. Maknanya masih mendengar juga. Masih mendengar. Kalam-kalam cara daripada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Alhamdulillah. Teruskan. Terima kasih. Baik, kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-54 sampai ayat 58 ya. Muka surat sekarang 309. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 54 hingga 58 sebentar tadi kita melihat kepada kisah, ceritakanlah kisah Nabi Ismail di dalam Al-Quran. Dia benar seorang yang sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Ya, sadiq itu maksudnya ialah yang membenarkan, menepati janji. Dan apakah salah satu janji yang ditepati, yang dirakamkan di dalam surah As-Saffat sebenarnya Ustaz ya, adalah peristiwa ketika Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ismail, ya, aku bermimpi, apa pendapat kamu? Ayah
Allahu akbar. If'al ma tu'mar, ya. Masya-Allah. Buatlah ya, apa yang telah diperintahkan. Jadi itu tanda bahawa Nabi Ismail ini adalah orang yang benar-benar jujur, membenarkan, sadiqal wa'd, yang menunaikan janji bila Allah minta sahaja terus buat. Ya. Itu sebabnya bila cakap tentang istilah siddiq ini, dia diletakkan juga kepada Nabi Idris pada ayat 56, ya. Dan siddiq ini apa konsepnya, iaitu dia betul-betul jujur ikut pada apa yang Allah suruh dan dia cepat-cepat buat. Ya, itu yang digelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dekat mana-mana saja dia ada. Ya, buat baik kat sini dia ada, buat baik kat sini dia ada, sembahyang jenazah pun dia ada, beri sedekah dia pun ada. Itu yang dinamakan sadiqal wa'd pada Nabi Ismail. Apakah kesamaan dengan Nabi Isa pada ayat 55 disebut di sini bahawa Nabi Ismail ini menyeru kepada solat dan zakat. Kalau Nabi Isa itu ketika dia dalam buaian lagi dia cakap, aku ini telah diwasiatkan untuk solat dan zakat madam dumtu hayya. Selagi aku hidup aku kena buat. Ini kesamaan. Pasal nabi-nabi ini semuanya membawa kesamaan pada Nabi Isa, dan Nabi Isa ini adalah anak kepada Maryam yang menjadi nama surah ini, ya. Dan seterusnya apa? Nabi Idris pada ayat 56, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan apakah yang disebut pasal Nabi Idris ni? Pendek saja, masih lagi siddiqan nabiyya, dan diangkat kedudukannya itu kerana dia pun Nabi Idris ni dia lebih awal, dia lepas Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, ya. Jadi dia ni awal. Dialah yang mula, kalau ikut riwayat, mula mengenakan pakaian ya yang berjahit. Sebelum tu kulit saja. Mungkin kalau ustaz belajar sejarah dulu ada yang paleolitik lah, mesolitik apa sebagainya tu kan. Yang itu kajian untuk sejarawan untuk memahami tentang tamadun telah pun bermula, ya, seawal zaman Nabi Idris ini, dan beliau membawa kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-58 itu panjang tadi ustaz, ya. Ulaikal ladzina an'ama Allah, inilah orang-orang yang diberikan nikmat. Macam kita doa dalam surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi bila kita doa begitu, kita nak ikut lifestyle, cara hidup mereka. Cara hidup daripada kalangan zuriat Nabi Adam yang pertama, itu yang keluar Nabi Idris tadi, kemudian Nuh, ya, kemudian Ibrahim, kemudian Israel. Israel ini Nabi apa ustaz? Nabi, kalau Israel itu Nabi Ishak ke Yakub, ya. Ishak, ya, daripada Ishak timbul Yahudi, dan kemudian daripada Nabi Ibrahim, Ismail tu pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beritahu, walaupun mereka ni diangkat jawatan mereka tinggi di sisi Allah, tapi mereka ini masih lagi bila dengar ayat Ar-Rahman, ayat Quran ataupun wahyu, kharru sujjadan wa bukiya, ya. Mereka itu merendah diri dan menangis. Subhanallah. Apa mesejnya kepada orang-orang musyrik Mekah waktu itu, ya, kepada pemimpin Habsyah pada waktu itu? Mereka ini yang kamu angkat, ya, sebenarnya mereka dengar saja ayat Ar-Rahman, ayat Quran, mereka ini tunduk dan juga menangis. Ya. Jadi kalau kamu tak tunduk, mereka ni lebih hebat daripada kamu. What's the matter? Lebih kurang gitulah kan. Kau apa pasal kan? Kau apa masalah? Itu adalah permulaan sebelum selepas ini, warning demi warning, amaran demi amaran Allah berikan kepada orang-orang yang membaca ayat ini. Jadi ustaz, kita nak teruskan apakah warning tersebut pada ayat 59 hingga 65. Ya. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian, al-fadhil ustaz, kita berhenti tadi pada ayat yang ke-58 ustaz. Ada tanda macam sejadah macam tu ustaz. Ya. Maksudnya di situ kita disunatkan untuk sujud bila sajadah. kita baca sujud sajadah tempat ayat macam ni, tapi kita tengoklah kesesuaian tempat kita ustaz. Kan. Kalau tuan-tuan bayar yang berada di rumah tu memang boleh sujud sekarang. Boleh sujud. Apa tu, kalau kita tak berpulang untuk sujud, kita boleh juga baca ataupun masa sujud tu boleh baca bacaan dalam sujud tu, ataupun sujud bacaan ketika sujud sajadah macam ni kan. Sajadah wajhiyal ladzi khalaqu sampai habis, ataupun boleh baca tasbih macam ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama juga macam kita yang sekarang ini kita boleh baca terus. Kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Jadi sekarang kita nak sambung ayat 59 saya. Ya, hingga 65. 59 sehinggalah ayat 65. Baik. Jom tuan-tuan dan puan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 59 hingga 65 ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya tadi, ya, dimaklumkan Ustaz ya, tentang orang-orang yang diberi nikmat di kalangan nabi itu adalah susu galur, ya, daripada zuriat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Israel, Nabi Yakub, Ustaz ya, untuk memahami bahawa susu galur itu terus sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya terus sampai kepada kita lah, ya. Jika kita pilih, ya, kita ada pilihan untuk menjadi orang yang mendapat nikmat ataupun dalam surah Fatihah itu orang yang dimurkai ataupun yang disesatkan. Dimurkai kalau tidak ikut pada Nabi Adam, tidak ambil pelajaran daripada Nabi Nuh, tidak ambil pelajaran daripada Nabi Ibrahim sebentar tadi, homeless tetapi masih lagi atas jati diri untuk memperjuangkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ayah cakap elok-elok. Ya. Bagi adik-adik yang pelajar universiti kadang-kadang baru berkenalan dengan Islam, tentang Quran, ya. Kadang-kadang dia bila baru berkenalan tu dia akan jadi kasar, ya. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim menunjukkan contoh, makin kita ini kenal Allah, makin kita nak menuju kepada Allah, kita akan menjadi lebih penyayang, lebih soft, ya, lebih lembut lagi. Itu yang ditunjukkan dan juga yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub, Nabi Israel, ya. Okey, itu yang nama Israel sekarang itu sebenarnya jangan kutuk pula saya benci Israel, jangan, okey. Kerana namanya itu asalnya daripada Nabi Yakub, ya, susu galurnya itu tadi. Baik. Jadi apakah yang diingatkan oleh Allah selepas daripada itu fakhalafa, ya, khalafa ini maksudnya digantikan dengan orang-orang yang baik. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan khalfun, ya, khalfun itu adalah pengganti, tetapi pengganti yang tak baik. Dia satu khalafa. Kalau sebelum ni kita cakap kibara dengan kibrun. Kibara itu maksudnya orang yang tua, yang matang. Kibrun itu sombong. Dia tambah satu sukun saja dah jadi lain. Di sini khalafa menggantikan yang baik, tapi khalfun adalah pengganti yang jahat ataupun buruk. Siapa? Yang pertama adha'us solah, yang membazirkan solat. Ada solat dia bazirkan waktu sampai pukul 4 sembahyang asar, ataupun solat tidak menjadikan dia sebagai orang yang tercegah daripada fahsyak wal munkar, dah membazirkan. Ataupun pegawai HR tak nak gunakan solat sebagai mekanisme untuk membina staf yang produktif, ya, membazirkan. Dia guna kaedah lain, tapi solat tidak mahu dijadikan modul untuk membina syarikat. Itu membazirkan.
Maka kesannya apa? Wattaba'us syahawat, mengikut kepada syahwat. Dia solat dengan syahwat ni dia berkadar istilahnya berkadar songsang dalam matematik ustaz ya. Iaitu kalau kuat solat dia tidak akan ikut syahwat. Kalau tak ikut solat ataupun membazirkan solat, maka dia mudah untuk mengikut kepada keinginannya. Jadi ini fasaufa yalqauna ghayya. Ini yang membawa kepada ghayya, ini satu tempat di neraka yang amat dahsyat. Dan kalau di dunia ini bercakap ghayya ini sesuatu yang menyesatkan, ya, tersasar. Dan kita harap kita tak berlaku begitu. Jadi apakah yang perlu kita buat tuan-tuan? Pada ayat yang ke-60 Allah menyatakan illa man taba, yang bertaubat dan beramal soleh. Moga-moga dengan Quran Time ini kita sedar formula ini, bos-bos yang berada di pejabat, ya, ayah-ayah yang berada di rumah sekarang, kita cuba taubat, dan yang keduanya beriman dan beramal soleh. Maka Allah janjikan insya-Allah kita masuk ke syurga dan Allah tidak akan sia-siakan usaha tuan-tuan bila kita beramal dengan perkara ini. Jannatu adn allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya, ya. Syurga Aden ini tuan-tuan ustaz ya, dia lebih kurang macam family room lah kalau dekat hotel tu kan. Semua boleh masuk sekali kan, yang besar tu. Itu Jannatu Adn. Diterangkan dalam surah lain, Jannatul Adn ini tempat berjumpa, ya, untuk perkara ini, ya. Jadi apa yang berlaku di syurga itu Allah beritahu tidak ada la'wan illa salama, ya, tidak akan dengar perkara sia-sia kecuali yang baik-baik sahaja. Dan kemudian pada waktu itu rizquhum fiha bukratan wa ashiya, pada ayat 62. Rezekinya pagi petang semua dah siap. Tak macam kita sekarang di dunia, tuan-tuan kena masuk kerja awal kan. Okey, kita kena cari rezeki awal, ya. Rezeki ada daripada Allah tapi kita kena cari. Di sana disiapkan. Ya, kerana apa? Kerana kita selalu kalau ikut dalam apa yang dibuat oleh Nabi Zakaria, beliau berzikir pagi dan petang. Kita sekarang ini kan ini kira petang lah ni, ya. Pagi pun kita berzikir, kita ingat pada Allah, baca Quran, petang pun sama. Walaupun kat tempat kerja tuan-tuan kita buat perkara itu, Allah akan mudahkan rezeki di sini, di sana terus tak payah nak cari rezeki. Itu janji Allah, tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Pada ayat 63 Allah kata ini pemberian kepada orang yang bertakwa. Ayat 64 itu disambung, ya. Ayat 64 ni sebenarnya Ustaz adalah satu respon, ya, daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya asbabun nuzul ayat ini ialah Nabi bila dia baca Quran, nak terima wahyu ini dia berat. Ustaz, ya. Sama juga kalau kita nak mengkaji ayat ni, nak dengar Quran time ni berat awalnya. Tapi bila dah dapat tu kita rasa wah, hebat, bestnya, ya. Jadi Nabi minta pada Jibril datang banyak sikit. Masya-Allah. Nabi minta. Jadi apakah yang berlaku? Allah cakap wama natanazzalu, ya, dan tidaklah kami turunkan Jibril kecuali atas perintah Tuhanmu. Jibril menyatakan bila Allah beritahu saja baru kami bagi. Sama juga macam kita pada tahun 2020 ini, Quran Time ada di kalangan yang kata, saya suka sangat Quran Time, boleh tak buat sampai berjam-jam kan? Okey, boleh kan. Tetapi kita ambil sikit-sikit dahulu, kita harapkan itu akan menguatkan diri kita sikit demi sikit, ya. Pasal Nabi pun ambil masa 23 tahun. Nabi ada keinginan sama. Macam tuan-tuan yang mencadangkan dekat Facebook kata kalau boleh tambah 2 jam, ya. Kalau 2 jam saya sejam Ustaz habis. Lepas tu Ustaz sambung lagi 1 jam. 1 jam Ustaz sambung lah, saya balik. Okey. Jadi lahuma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Ya, Allah tidak lupa kepada kamu, kan. Allah cakap pada ayat 64 pada Nabi. Allah tak lupa, Allah akan ingat selalu bagi, dan insya-Allah kita doa Allah memang confirm tidak akan lupakan kita walaupun kita ada masalah, ya, homeless ke, ya, ataupun ada yang tak homeless, stay at home tapi hidup macam homeless. Homeless dekat stay at home macam mana? Rasa duduk kat rumah ni macam yalah duit tak berapa ada, kena kerja apa sebagainya, dia rasa homeless walaupun pasal kena bayar macam-macam Ustaz, ya. Jadi kita doakan Allah tak lupakan kita. Yang penting kita kena selalu ingat pada Allah SWT. Itulah seruan pada ayat yang terakhir Ustaz baca tadi, ayat berapa Ustaz? 65, ya. Iaitu Allah ini Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Tuhan segala-galanya. Yang perlu kita buat fa'budhu wastabir li'ibadati. Ya, beribadah dan wastabir itu daripada perkataan sabar, tapi ada ta dekat situ, nak menandakan kena bersabar sungguh-sungguh. Bukan sabar biasa. Sabar sungguh-sungguh beribadah. Hal ta'lamu lahu samia. Kamu tahu tak, ya, siapakah
nama itu. Pasal orang tak pernah guna nama Allah ya, Ar-Rahman. Jadi bila Samia itu, nama Allah itu adalah special, Ar-Rahman itu special kerana ia adalah Allah yang Maha Penyayang, yang akan terus membantu walaupun kita susah. Jangan engkar ya, terus bermunajat, dan moga-moga Ustaz kita bermunajat pada Allah dengan doa pada hari ini. Moga-moga doa munajat ini Allah terima, dan Allah, yang Allah cakap tadi, Allah tak lupa. Allah akan bantu kita, beri rahmat, COVID-19 ini diangkat dan kita kembali untuk terus dengan panduan daripada Allah SWT. Jom Ustaz kita berdoa. Terima kasih Ustaz. Sebelum doa Ustaz, satu pantun lagi Ustaz ni. Oh, satu pantun. Okay. Puan Mariani binti Asari, bunga ros di dalam taman, mekar merahnya menjadi idaman. Masa lapang jangan disiakan, isi solat dan baca Al-Quran. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan ayah kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga yang mana menjaga salat kami, keluarga yang tidak tinggalkan salat, keluarga yang membaca Al-Quran, memahami isi kandungnya dan mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kehidupan kami saat ini, ya Allah. Permudahkan ia, ya Allah. Permudahkan urusan kami, ya Allah. Walau setinggi mana, walau sebanyak mana, walau seberat mana ujian buat kami, ya Allah. Kami yakin, kami percaya semuanya akan dipermudahkan oleh-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha mendengar, wahai Tuhan yang Maha mengetahui, bi rahmatika ya arhamar rahimin, angkat wabak ini, ya Allah. Angkat wabak ini, ya Rahman. Angkat wabak ini, ya Rahim. Selamatkan, kurniakan kesembuhan buat saudara kami yang sedang dirawat, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah mengurniakan kemampuan kita, ya, paling kurang 3 perkara yang kita boleh ambil sebagai panduan daripada bacaan kita sebentar tadi, iaitu yang pertama sebagai resolusi kita, kalau kita ada masalah dengan ibu ataupun ayah kita berdasarkan ayat 41 hingga 50 kisah Nabi Ibrahim tadi, kita utamakan agama, ya, utamakan agama, tapi syaratnya mestilah dengan akhlak mulia ketika berbicara bersama ibu ayah kita. Yang pertama. Yang kedua, utamakan solat untuk pemimpin-pemimpin di mana saja, di Putrajaya, di syarikat-syarikat yang ada sekarang yang sudah mula bekerja, pastikan utamakan solat. Kerana apa? Kalau staf utamakan solat, insya-Allah mereka tidak terlibat dengan perkara yang menjerumuskan pada hawa nafsu, rasuah, ya. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak selesaikan. Sebenarnya formulanya ialah solat, tapi solat yang tidak dibazirkan. Bukan solat biasa-biasa, solat yang didirikan betul-betul. Dan yang ketiga, apakah yang boleh kita laksanakan? Taubat dan banyakkan amal baik jika sebelum ini syarikat kita, keluarga kita, diri kita membazirkan, mengabaikan solat, berteraskan kepada ayat 60 sebentar tadi Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Jadi kesimpulan ini membawa kita kepada kuis kita Ustaz. Ya, Soalan kuis daripada Ustaz pasal hadiah yang ditawarkan ini ada 7 unit, ya, 7 unit, dan kemudian ada yang Quran yang saya guna sekarang pun 7 unit, ya. Dan juga setiap minggu, ya. Dan yang besar ni, ya, selalu saya angkat ni memang berat ni. Kat rumah saya ada satu. Ya. Subhanallah. Tarawih pakai ni bagus ni, ya. Pasal nak munajat tadi. Nak munajat guna, ya. Pasal kita nak hafal, ustaz hafal tak apa, saya tak hafal, ya. Jadi boleh gunakan ni 7
unit setiap minggu untuk tuan-tuan. Syaratnya kumpulkan 5 soalan dan soalan pada hari ini ialah, silakan Ustaz, soalan tajwid. Sama juga Ustaz, ada Quran dan penonton juga ada berpeluang CD. untuk mendapat hadiah CD gitu ya. CD, ya. CD bacaan saya dan Fadil Ustaz Tirmizi insya-Allah. Masya-Allah. Dan untuk soalan tajwid pada minggu ini ataupun pada hari ini, iaitulah sila nyatakan ataupun berikan 4 contoh hukum izhar syafawi dalam ayat yang dibacakan hari ini. Sila berikan 4 contoh izhar syafawi dalam ayat yang kita bacakan hari. Izhar syafawi ni apa dia? Mim mati ya. Ingat, mim mati bertemu dengan apa tu? Sila datangkan 4 contoh dia dalam ayat kita baca hari ini Ustaz. Baik. Dan soalan untuk tadabbur pada hari ini ialah, mari kita sama-sama saksikan, iaitu nyatakan persamaan antara nabi lain, ya, nabi-nabi yang disebut dalam surah Maryam dengan Nabi Isa. Apa kesamaan? Ya, kesamaan. Semua tu ada kesamaan. Jadi senaraikan kesamaan tersebut. Hantar jawapan pada hari Jumaat nanti. Hari ini boleh tapi tak menang. Ya. Hari Jumaat nanti kepada nombor yang tertera itu 0115856443. Nanti ada robot yang menjawab untuk tuan-tuan isi borang tersebut. Ya. Okay. Dan kita nak teruskan perkongsian maklumat Ustaz. Yang ini World Quran Hour. Kalau tuan-tuan rasa manis dengan Al-Quran sebentar tadi pada program yang selepas ini, sebelum ini, tuan-tuan yang berada di pejabat yang tadi ada kiri ada telefon, kanan ada report tadi tu, maklumkan pada HR buat World Quran Hour pada 13 Jun, 1 jam je, 1 jam saja, pasal tak makan pun. Ya, gunakan masa tersebut untuk kita berkongsi mesej Ar-Rahman, mesej bahawa Allah amat sayang kepada kita. Ada ujian ini bukan Allah benci. Bukan Allah benci, tapi kita nak dalami lagi pada 13 Jun pada bukan 13 Jun, 13 Mei. 13 Mei 13 Mei bersamaan 20 Ramadan. Okey, angkat. 13 Mei bersamaan dengan 20 Ramadan. Okey. Sama juga pukul 12 ya. Pukul 12 juga. 12 sampai 1. Okey, ganti Quran time lah. Betul. Ya, baik. Dan sudah tentunya kita ingin juga memaklumkan pada tuan-tuan yang masih lagi ingin melaksanakan wakaf, ya, nanti kalau katakan boleh waktu World Quran Hour, Quran Time, pesakit-pesakit di hospital dan pusat kesihatan menggunakan mushaf tuan-tuan. Subhanallah, ya. Bayangkan pahala sebagaimana kalau dulu orang nak berjuang Quran ini kena berdarah dengan apa sebagainya. Kita mungkin dengan sumbangan tuan-tuan akan melonjakkan lagi rahmah Allah turun pada hospital, pada pusat kesihatan, kepada seluruh bumi Malaysia. Ulangan bagi program kita pada hari ini akan diulang pada jam 10 malam nanti. Tuan-tuan boleh ikuti balik semula bahagian yang ketiga ini. Dan insya-Allah kita menyambung bahagian akhir, bahagian keempat. Warning demi warning, amaran demi amaran Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, pada orang-orang Kristian, pada orang-orang yang mensyirikkan Allah, dan juga amaran untuk kita untuk ambil pelajaran. Dan di hujung surah ini ada satu mesej yang amat menarik. Kita nantikan insya-Allah bersambung pada hari esok, Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.